بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah, apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya? Sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama, dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Dan bandingan orang-orang yang menyuruh orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Kita menyambung kembali penafsiran Suratul Baqarah, surah yang kedua pada juzuk yang kedua, pada ayat 168 sehinggalah ayat 171. Di mana ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dan mendedahkan apakah sebenarnya punca kepada kekufuran, dan apakah sebenarnya punca kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah pula punca menolak kebenaran. Bukan kemuncak kebenaran yang mereka tolak ialah kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran wahyu Allah, walaupun mereka tahu dan mereka meyakini bahawa Al-Quran ini tidak boleh dicabar. Al-Quran ini bukanlah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah dedahkan kenapakah manusia ini cenderung kepada syirik, cenderung kepada kufur, cenderung untuk menolak kebenaran, bahkan cenderung untuk menafikan kebenaran, bahkan mengikuti orang-orang yang ternyata tidak memberikan keuntungan di dunia pada mereka, apatah lagi akhirat kelak. Kalau sebelum ini kita dedahkan bagaimana penyesalan orang-orang yang mengikuti kumpulan-kumpulan ketua-ketua yang telah menyesatkan mereka di dunia dahulu, sehingga mereka berkata kalau mereka punya peluang untuk hidup kembali ke dunia, nescaya mereka tidak akan mengikuti kelompok-kelompok yang mensyirikkan Allah ini. Tetapi Allah Ta'ala menyatakan mereka ini akan kekal dalam neraka. Bukan kata tak boleh keluar dari dunia, tak boleh keluar untuk ke dunia, bahkan mereka tidak mampu keluar daripada neraka kerana mereka kekal di dalamnya. Maka Allah Ta'ala menyebut apa puncanya dengan firman-Nya pada ayat 168, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah menyeru pada semua manusia, yang berimannya atau yang tidak berimannya. Sama ada manusia ini lelakinya atau perempuannya, dengan lafaz yang umum, kerana ia adalah perintah untuk semua. Kulu mimma fil ard,
makanlah apa sahaja yang ada di muka bumi ini. Kerana makanan kita yang kita makan semuanya daripada muka bumi. Walaupun kita ambil dari laut, ia datang daripada asal muka bumi. Walaupun kita ambil dari udara, yakni burung-burung yang berterbangan, ia juga berasal daripada bumi. Kerana sarangnya tempat dia singgap dan singgahnya tetap ke bumi. Maka Allah Ta'ala kata makan apa sahaja yang berada di bumi ini, di muka bumi ini. Halalan, yang pertama halal. Bila kita sebut perkataan halal, ialah apa yang telah diizinkan oleh syarak. Ini apa yang ma'abahahu syar'u, apa yang diharuskan oleh syarak. Makan yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kalau kita lihat dalam rentetan daripada awal suratul Baqarah, kita cerita tentang Al-Quran, kemudian kita cerita tentang sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang kafir pada 2 ayat, dan sifat-sifat orang munafiqin. Kemudian kita menceritakan kejadian Nabi Allah Adam AS dan bagaimana makhluk pertama yang derhaka kepada Allah, yakni Iblis. Seperti cerita itu tenggelam seketika bila mula kita ceritakan tentang Yahudi. Selepas daripada ayat 40 sehingga ayat 142 kita cerita tentang Bani Israel, sejarah mereka. Lalu kita cerita kembali tentang kelompok-kelompok Yahudi, Nasara, bukan penyembah berhala. Alasan kenapa mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana mereka mempermainkan Rasulullah SAW, bukan menolak setiap perintah yang Allah turunkan, termasuklah arah kiblat. Ini kita nak imbas kembali supaya kita faham ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan supaya orang beriman tetapkan pendirian dengan memohon pertolongan pada Allah, dengan bersabar, dengan sembahyang. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang orang beriman kena mengetahui bahawa prinsip mereka mempertahankan kebenaran sehingga membawa kepada peperangan dan kematian syahid. Bahawa mereka tidak mati, bahkan mereka hidup. Kemudian Allah menceritakan orang beriman akan diuji oleh Allah SWT. Sesudah itu Allah Ta'ala menceritakan kembali bagaimana penolakan orang Yahudinya, Kristiannya, penyembah berhalanya tentang Safa dan Marwah, iaitu tawaf. Sesudah kita cerita menghadap kiblat, kemudian tawaf. Dan kita dah ceritakan bagaimana tawaf ini ataupun sa'ir ini adalah ibadat yang asal. Sesudah diubah oleh musyrikin Mekah dengan meletakkan berhala-berhala Isaf dan juga Nailah. Kemudian kita menceritakan bagaimana sifat-sifat orang-orang kafir yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala menjelaskan Allah itu esa dan menciptakan segala pertukaran langit, pertukaran malam dan siang, dan juga segala perkara yang memberi manfaat termasuk hujan yang Allah Taala turunkan. Kemudian kita ceritakan di kalangan manusia, sesudah terbukti kebenaran tauhid Allah yang menciptakan, ada yang kekal kufur pada Allah, dan ada yang beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian kita ceritakan penyesalan orang-orang yang memilih kekufuran. Baik itu rentas langsung daripada mula ayat surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sehingga kita sampai ayat 168. Tenggelam seketika saya katakan cerita Iblis dengan Adam. Maka keluar pada ayat ni cerita syaitan. Apa dia punya asasnya? Allah, sebagaimana saya sebut tadi, Allah nak beritahu apakah punca syirik, kufur. Dan apakah punca sehingga manusia dengan mudah dipengaruhi oleh syaitan untuk menolak kebenaran. Kerana makhluk yang pertama menolak kebenaran itu ialah syaitan atau Iblis. Iblis dan syaitan satu puak. Kerana syaitan kalau mengambil kalimah asal perkataan syaitan ialah semua makhluk Allah yang menolak kebenaran. Daripada perkataan syaituna, ai ba'uda, yang jauh daripada kebenaran, yang menentang kebenaran. Maka bermula Iblis dan segala kuncu-kuncunya. Allah sebut puncanya ialah dalam bab makan minum. Bila mereka tidak mempedulikan makan minum yang halal dan haram. Pada padri yang memakan makanan haram dengan mengubah Taurat, mengubah Injil. Dan pada musyrikin Mekah juga.
dengan memakan makanan yang haram, dengan upacara, dengan merompak, dengan berjudi, dengan segala-gala perbuatan haram yang mereka maklum. Maka Allah menyebut, wahai manusia, nak betulkan keadaan, nak betulkan tauhid, nak betulkan balik agama, ia mesti bermula daripada makan minum kita. Wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ard, makanlah apa yang halal. Allah sebut dua nilaian makanan tadi. Pertama halal, yang kedua tayyiban. Kita tahu maksud halal. Yang saya sebut tadi diiktiraf, dihalalkan, diharuskan oleh syarak. Manakala perkataan tayyiban ialah sifat, iaitu yang baik-baik, mustaladzan, yang baik-baik. Yang baik-baik maknanya merujuk kepada tabiat kita manusia. Kita tak akan makan benda busuk, kita tak akan makan benda buruk, kita tak akan makan benda berbau. Maka itu tayyiban. Kita tak akan makan benda yang tak segar. Maka itu tayyiban. Yang baik-baik, yang berkualiti. Kerana Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita, makanan yang halal itulah yang akan menyinari hati dan memperbaiki hati dan menjadikan seluruh anggota badan bertindak dengan hati yang bersih tadi dengan cara yang baik, dan menolak segala kerosakan, dan akan lahirlah segala kebaikan-kebaikan daripada tindakannya. Tetapi makanan yang haram menyebabkan hati menjadi gelap, hati menjadi keras. Lalu seluruh anggota badan itu bertindak mengikut hati yang gelap, yang hitam tadi. Maka apa yang dilakukan hanyalah mudarat pada diri sendiri. Bukan sekadar dari sudut kesihatan, bukan dari sudut agama. Kerana Islam dalam bab aturan makan minum cukup teliti. Cukup kita katakan menjaganya daripada sembelihannya, sehinggalah makanan yang dihalalkan, yang diharamkan, dan makanan syubhah. Semuanya hukum dijelaskan oleh Allah SWT dan oleh Nabi SAW. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, yakni jelas diterangkan hukum hakamnya. Wa innal harama bayyin, dan haram itu juga jelas diterangkan hukum hakamnya. Bukan sekadar yang haram itu bersifat zat makanan tadi, bangkainya, jenis-jenis binatang-binatangnya, bukan cara memperolehinya, dengan cara rasuah, dengan cara mencuri, merompak, dengan cara menguguk dan sebagainya, mengambil harta orang lain yang tidak sebenar. Sebab itu diriwayatkan, syaitan berkata, khaslatun min ibni Adam uriduha summa ukhalli bainahu wa baina ma yurid min al-ibadah aj'alu kasbahu min ghairi hillin in tazawwaja min haram wa in aftara ala haram wa in hajja min haram. Ada satu sifat yang aku ingin ada kepada anak Adam, kemudian aku biarkan dia mengikut apa yang dia nak, iaitu aku akan pastikan bahawa segala perolehannya haram, makannya haram, rezekinya haram, diberi makan pun haram, semua yang haram-haram. Kalau mereka dah hidup begini, kata syaitan, aku tak payah hasut pun tak apa. Sebab kalau dia berkahwin dengan sumber yang haram. Kalau dia berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan benda yang haram. Kalau dia pergi haji dengan benda haram, dan dia tak akan ubah apa-apa. Lihat bagaimana strategi syaitan. Biar manusia ni makan benda haram, senang dia goda, senang dia menjadikan manusia keras hati, senang dia jadikan manusia menolak kebenaran dan termasuk kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak Al-Quran, wahyu. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakaza wa kasbuhu min tayyibin. Rawahu Ibnu Majah. Kebanyakan manusia pada hari kiamat menjadi hina, melainkan orang yang mengambil harta dengan yang halal, yang meletakkannya pada tempat yang halal. Orang ni je tak hina. Lain-lain manusia semuanya jadi hina pada hari kiamat kelak. Kerana itulah kata ulama, bila ditanya bima talinul qulub, dengan apa hati menjadi lembut, maka jawab ulama, jawab para salafus salih, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Tetapi Yahudi, Kristian, musyrik Mekah, sebab mereka tak peduli makan apa. Kan itu kita lihat bila mereka memeluk Islam, mereka mula peduli makan minum. Perkara yang paling ketara kita tengok bila seorang yang convert pada Islam. Apa yang tuan-tuan tengok paling ketara? Selain daripada menutup aurat.
ialah cara makan dia. Cara makannya mula berubah. Cara minumnya mula berubah. Mula dia mengetahui halalnya haram. Kalau sebelum ini, baik dia Kristian, baik dia Yahudi, dia tak beli pun halal haram. Dia belasah semua. Dia makan semua. Kerana kehidupannya untuk makan. Sedangkan syariat, sedangkan perintah Allah, jelas berbeza dengan apa yang dikehendaki. Sebab itulah kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, An-najatu fi salasatin. Nak dapat keselamatan pada 3 perkara. Yang pertama, aklul halal, makan yang halal. Yang kedua, adaul faraidi, menunaikan yang fardu. Jangan miss yang fardu. Yang ketiga, wal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Sahal bin Abdullah Tustari sebut, yang menyelamatkan kita, pertama makan halal. Yang kedua, jaga yang fardu. Kenapa sebut makan dulu baru jaga fardu? Kerana bila kita makan yang haram, amalan kita tak diterima. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tentang orang-orang yang memakan makanan yang haram. Sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innar rajul la yakdhifu al-luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbal minhu 40 yawman wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu minas suhti war riba fan naru awla bihi." Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, demi jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang lelaki bila dia mencampakkan satu suapan yang haram dalam perut dia, maka tidak diterima ibadahnya 40 hari. Dan setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram dan riba, maka nerakalah layak baginya. Kerana itu Sahal menyebut makan halal dulu, barulah amalan kita diterima oleh Allah. Orang yang minum arak, maka Allah tahan amalannya 40 hari. Orang yang terlibat dengan mana-mana benda yang haram, maka ia menjejaskan ibadatnya. Dia menjejaskan kelakuannya. Dia menjejaskan segala perkara-perkara yang patut dia jadi baik. Sebab itu kata Abdullah Al-Baji, khamsu khisalin biha tamamul amal. Ada 5 perkara yang dengannya akan sempurna amalan kita, yakni amalan akhirat kita. Yang pertama, al-imanu billah, mesti beriman pada Allah. Sebab kalau tak beriman, amalan tu tak sempurna, Tuhan tak terima. Yang kedua, ma'rifatul haq, tahu yang betul dan salah. Tahu yang benar. Kalau kita iman tapi tak tahu benda betul, benda salah, pakat hambak, pakat buat belaka, maka tidak ada nilai iman tadi. Sebab iman tadi dia umpama lampu pelita yang suluh mana betul, mana salah. Tapi kalau kita tak nampak mana betul dan mana salah, iman kita akan rosak. Iman kita akan terhumbang ke dalam gaung kebinasaan. Umpama kenderaan yang tidak punya lampu lalu berjalan, maka dia pasti terbabas dan terhumbang dalam gaung kebinasaan. Itulah iman. Dia kena ada ma'rifatul haq, tahu yang betul. Yang ketiga, ikhlasul amal, ikhlas beramal. Yang keempat, wal amalu ala sunnah, amalan tadi mesti ikut sunnah. Sebab kalau ikhlas dia tak ikut sunnah. Sebab Nabi SAW suruh kita beramal ikut cara baginda SAW. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Nabi SAW, Allah rakamkan kata-kata baginda SAW, inilah jalanku yang lurus, jangan ikut jalan lain, nescaya kamu akan tersesat dan kamu akan dipecah belahkan. Dan yang kelima, aklul halal, makan yang halal. Penting makan yang halal. Sebab itu Allah menyebut punca kenapa manusia tolak kebenaran. Kenapa timbulnya Yahudi yang tolak kebenaran yang jelas, yang jadi keras pedas sangat, kenapa? Yang jadi keras kepala sangat, kenapa? Ni Kristian pun sama, ni penyembah berhala. Apa masalah mereka? Masalah mereka, mereka memberi laluan syaitan untuk menguasai mereka. Melalui apa? Makanan yang haram. Syaitan ni tuan-tuan, bila manusia makan yang haram, maka dia tak peduli lagi. Dia tak perlu lagi untuk goda apa-apa. Kerana apa? Kerana ternyata dia telah menewaskannya. Sebab itu Yusuf bin Asbat berkata, seorang tabi'i yang masyhur. Dia kata apa? Idza ta'abbada asy-syar yaqulu iblis unzuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amuhu mat'ama su'in qala da'uhu alla tashtaghilu bihi da'uhu yashtahidu wa yansabu
faqad kafakum nafsahu. Kata Yusuf bin Asbat, bila seorang pemuda buat ibadat, maka iblis akan berkata, tengok pemuda tu, daripada mana makanan dia? Tengok pemuda tu. Tak payah nak cek ibadat dia. Tengok dia ni makan dari mana? Makan restoran kafe ke restoran Islam? Dia makan makanan yang halal ke yang haram? Dia kerjanya kat mana? Dia kerja tempat bank riba ke? Dia kerja terdedah dengan rasuah ke? Dengan syubhah ke? Apa yang sumber makanan yang dimakan, yang dengannya dia ada tenaga untuk buat ibadat? Kata iblis, kalau sekiranya makanan-makanan yang haram, maka biarkan dia. Tak payah kamu nak sibuk-sibuk pada dia. Biarkan dia, biar dia penat-penat buat ibadat. Sebab dia telah merugikan dirinya sendiri. Kita tak payah nak ganggu orang-orang yang sumber makanannya haram. Sebab Allah tak terima. Makanan haram, pekerjaan haram, beri makan keluarga pun yang haram-haram. Sebab itu tuan-tuan sekalian, lihat bagaimana wanita Muslimah dahulu pesan pada suaminya, wahai suamiku, carilah makanan yang halal, carilah pekerjaan halal, pendapatan yang halal. Kami boleh bersabar dengan lapar, tapi kami tak boleh bersabar dengan api neraka. Pesan isteri kepada sang suami bila keluar mencari nafkah, mencari rezeki, supaya jangan masukkan benda yang haram. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki, thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah menyebut seorang lelaki yang bermusafir jauh, kusut masai rambutnya, berdebu wajahnya, lalu mendadah tangan pada Tuhannya sambil menyuruh, Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Sedangkan dimakan yang haram, diminum yang haram, dipakai yang haram, diberi makan pun haram. Bagaimana akan dimustajabkan doanya? Maka lihat bagaimana syaitan tahu kelemahan manusia dengan makanan haram. Ada dua cerita yang menarik untuk kita cerita tentang bagaimana makanan yang halal, bahkan kita mak bapak bila menjaga makanan, jaga sumber perolehan yang kita beri, yang kita besarkan anak-anak kita, kebaikan yang kita buat tadi akan memberi manfaat kepada anak-anak. Sebagaimana kata mereka, salahul aba yang fa'ul abna, baik mak ayah maka akan menjadikan baik anak-anaknya. Cerita pertama ialah kisah ayah Imam Bukhari. Tahu nama Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, seorang ulama hadis yang menyusun Sahih Bukhari, yang kedua sahih selepas Al-Quran, yang tak dipertikaikan kesahihannya. Cerita ayah Imam Bukhari. Kita biasa dengar Imam Bukhari yang ingatannya bagus, yang Masya Allah ulama-ulama yang cuba uji ingatannya tewas, kerana luar biasa ingatan, menghafal 600,000 hadis, dan memilih hadis tadi lalu dimasukkan dalam Sahih Bukhari sebanyak 7,000 hadis lebih. Dengan setiap hadis dimasukkan dengan 2 rakaat solat. Setiap kali nak tak hadis, solat 2 rakaat. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah, seorang imam yang hebat. Cerita ayah dia, tuan-tuan, ayah dia bernama Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Bila dekat nak mati, lalu dia berkata, ayah dia kata, la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Aku tidak pernah ada walau 1 sen pun, walau 1 dirham pun, sumber yang aku cari daripada punca haram atau punca syubhah yang aku beri makan pada anakku. Tak ada 1 sen pun. Kata ini ayah Imam Bukhari yang membesarkan Imam Bukhari tanpa 1 sen pun duit haram. Lalu kita tanya kita pula, kita besarkan anak kita macam mana? Tuan-tuan, kita bahagiakan isteri kita macam mana? Dengan sumber-sumber yang haram, yang syubhah. Maka ini punca perangai tu jadi macam perangai Yahudi. Ini punca perangai tadi jadi macam perangai Nasara. Jadi perangai penyembah berhala. Apa dia? Menolak kebenaran. Tuan-tuan, bila kita baca kisah Mubarak, seorang lelaki nama Mubarak yang diupah untuk menjaga kebun anggur, maka tuang dia pun datang bersama dengan beberapa orang pembantu. Bawakan kepadaku segugus anggur, setangkai anggur. Bawa, dia pun bawa. Makan, masam.
Bawakan aku lagi anggur lain. Bawa masam. Hamid. Hamid ni masam. Tak boleh makan. Tak ada yang manis. Laisa bihulwin. Tak manis. Wa innama huwa hamid. Tapi masam rebang. Masang sungguh. Masang rebang, masing rebang macam gitulah. Lalu kata lelaki ni, owner kepada kebun ni, bawakan aku anggur manis. Maka dia bawa. Masam juga. Lalu dia pun marah. Mu ni tak pandai ke cari anggur manis? Kata Mubarak, tuan, kerja saya jaga kebun anggur, bukan rasa anggur. Mana saya tahu manis ke masam? Maka terkejut tuan dia. Maka dia tanya orang berdekatan, betul ke dia macam? Dia sejak bila kerja sini ni? Dah lama kerja. Dia bukan kerja masuk 2 hari. Kadang-kadang tak sedang rasa masam manis sebab baru kerja 2 hari. Tak, bertahun dah kerja. Bukan baru kerja 2-3 hari. Bukan interim punya pekerja. Memang tetap punya pekerja. Dia ambil sampai pencing 60 tahun. Makan, dia tak pernah pun rasa anggur tadi. Lalu tuang dia rasa kagum. Tuang kata, kamu ni orang yang baik. Aku nak tanya kamu satu soalan. Aku ada seorang anak perempuan. Bagaimana nasihat kamu tentang anak perempuan aku? Aku nak kahwinkan dia dengan siapa? Lalu kata Mubarak, kalau sekiranya orang Yahudi, dia akan mengahwinkan anaknya dengan lelaki kaya. Itu Yahudi. Nilai Yahudi ni harta. Ingat mak bapak dengar ni, mak bapak. Yang kahwinkan anak dia kerana kaya, nak cari menantu kaya, ni macam Yahudi. Sebab dosa ke tak? Macam Yahudi. Sebut macam je. Kemudian kata Mubarak lagi, kalau kamu kahwinkan anak kamu kerana lawa, maka macam Kristian. Kristian dia takkan kahwinkan anaknya mereka lelaki lawa. Ingat, mak mentua semua bakar-bakar mak mentua. Ni menantu nak bercakap ni. Kalau sekiranya dikahwinkan kerana lawa, ikut cara Kristian. Dan kalau sekiranya kamu mengahwinkan anak kamu kerana nasab keturunan, kamu ikut Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah, tuan-tuan, dia akan mengahwinkan anak mencari nasab keturunan lelaki yang hebat-hebat. Tetapi orang beriman mengahwinkan anak mereka dengan lelaki yang bertakwa. Masya Allah, hebat. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW. Fasfar bizatid din. Menangkan, utamakan agama. Taribat yadak. Kalau kamu tak buat macam gitu, kamu rugi. Rugi besar. Lalu kata lelaki ini, kalau begitu, aku kahwinkan kamu, anakku dengan kamu. Maka lahirlah seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Selalu mengajar tasawuf, keluar nama Abdullah bin Mubarak. Amirul Mukminin fil hadis. Dia lahir daripada bapa yang tak pernah makan benda haram. Tak makan yang haram. Kita bayangkan kita kadang kerja pejabat, duk ambil kertas pejabat, stapler pejabat, pen pejabat, semua. Kalau boleh pejabat, nak balik rumah. Ni yang kerja pejabat. Bukan semualah, ada seorang dua. Tu pun dah pencing kat orang tu. Ataupun yang kerja mana-mana syarikat, semua harta syarikat dia ambil. Padahal tu hak syarikat, ambil. Orang ni tak takut apa. Dia tak tahu jejah anak-anak dia. Bila kita anak nakal, dia pun kata, ni ustaz kawan-kawan lah ustaz ni. Nakal. Padahal sumber haram yang diberi makan pada anak dia. Tak sedar. Sumber syubhah. Ni yang jadi klaim-klaim salah ni. Klaim RM20. Patut RM20, dia klaim RM200. Tambah kosong je ustaz, satu je. Bukan banyak ustaz. Satu je kosong. Benda pun kosong je ustaz. Jadi 20 jadi 200. Tebang lagi lah. Lah lagi lah. Anak-anak kita jadi mangsa. Isteri kita jadi mangsa. Kalau hari ni isteri kita tak dengar cakap kita duk marah, mungkin kita beri makanan haram kot. Cek balik lah. Kalau isteri kita dengar, alhamdulillah, kita beri makanan halal. Tuan-tuan, biarlah sikit tapi halal. Jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang mata duitan. Nak banyak, serba-serbi tanpa peduli halal haram. Ambil rasuah siang malam pagi petang. Walhal gaji dia cukup sebenarnya. Tapi kerana dia meletakkan yang haram, maka tak cukup. Siapa pun yang dia ambil rezeki dia haram, % sekalipun, dicampur dengan duit halal, automatik lepas tu hartanya rasa tak cukup. Kita tuan-tuan, umpama kita masak santan. Kita pun letaklah satu je benda kotor, tak cicak, habis rosak. Santang sebelanga. Sebab nilis titik. Habis susu sebelanga rosak. Habis santang sebelanga rosak. Habis. Sebab satu benda haram, habis rosak. Idza ijtama al-halal wal haram, ghulliba al-haram.
Bila halal dan haram berkumpul, haram menang. Halal tak menang. Kerana halal ni, dia mesti datang tanpa dimadukan dengan haram. Dia mesti datang single. Dia tak boleh campur sikit, boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan kalau masak, tuan-tuan campur sikit je najis. Campur air kencing je setitik. Walau tak nampak bekas, tapi gigitnya ada. Kadang-kadang kita tengah makan, kawan bersemang, air liur je jatuh atas dulang, kita dah tak selera dah air liur. Kalau tak nampak pun kesan, sebab kita rasa kotor. Tu air liur. Kalau air kencing jatuh situ, kau titik air kencing setitik, memang tak ada kesan langsung. Tapi kita tahu ada air kencing setitik. Tuan-tuan makan tak? Tak makan. Kalau kata saya makan tak, bermakna tuan-tuan memang dah kena kencing. Artinya kita ni jenis orang yang hati keras. Maka Allah jelaskan. Tuan-tuan, ini Allah bongkarkan kat mana masalah orang Yahudi, kat mana masalah orang Kristian, kat mana masalah orang beriman sendiri. Yang payah sangat nak terima kebenaran, cek makan halal dan haram. Sebab syaitan jadikan lebuh raya yang luas dalam diri orang ni untuk tolak kebenaran. Kemudian Allah menyebut, innama ya'murukum. Syaitan tadi dia akan menyuruh kamu bisu dengan benda jahat. Apakah ada benda lebih jahat daripada menolak keimanan? Menolak kebenaran. Menolak kerasulan. Menolak wahyu. Menolak kebenaran yang jelas. Wal fahsya, dan perkara keji. Dah tak ada agama, dah tak pegang dengan Nabi SAW dan wahyu Al-Quran. Akhirnya tuan-tuan tengok, dalam Islam, lalu kita banding dengan agama lain tak pernah peduli tentang zina. Zina, bagi mereka kalau suka sama suka, okey. Baik Kristian, baik Yahudi, baik penyembah berhala, tak ada masalah. Mereka zina dulu baru kahwin. Kata mereka, kita kena test drive dulu, Ustaz. Kalau okey berkenan, kita okey. Dan setengah masyarakat, saya tak kata setengah masyarakat, waktu saya tanya seorang bukan Islam, dia datang bawa awet dia rumah saya, air raya datang, dia baik keluarga saya. Kita orang tanyalah, awak kenapa tak kahwin lagi? Kita kena duduk sama. Kalau dia mengandung, baru kita kahwin dengan dia. Maknanya dia perempuan subur. Kalau tak mengandung, kita tak kahwin. Bila mengandung, kita bertanggungjawab untuk kahwin. Bagi mereka tak salah benda tu. Sebab mereka nak test, nak uji perempuan ni subur tak. Mereka takut kahwin tak ada anak. Jadi test dulu dah mengandung, akhir kahwin. Contoh satu-satunya yang paling tegas mengharamkan zina Islam. Perkataan fahsya di sini makna zina. Kerana itu tuan-tuan lihat, istilah zina bagi orang kafir biasa. Biasa. Sehingga kadar perkahwinan menurun mendadak. Baik di Singapura, baik di Amerika, baik di negara-negara bukan Islam, kadar perkahwinan turun mendadak. Dan kadar kelahiran turun mendadak. Kenapa? Mereka lebih suka bergaul bebas. Jangan kahwin. Zina aja. Siapa suruh tu? Syaitan. Islam mengharamkan zina. Apa pun cara, tak boleh kahwin. Bila orang tu bertunang, bukan menghalalkan dia untuk bergaul bebas. Kahwin baru cerita. Nak test ke nak apa, kahwin dulu. Habis nak tak beranak macam mana? Kahwin je dulu. Bukan cerita beranak tak beranak. Ceritanya untuk menghalalkannya mesti berkahwin. Dia Islam jaga benda tu. Dosa besar seorang berzina, akan tercabut imannya waktu berzina. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kerja syaitan. Kamu bercakap ikut dang kamu, peduli apa hukum hakam? Maka lahirlah orang-orang yang menghina agama Allah. Ini lahir ajaran macam-macam yang menolak Islam. Padahal dia ni kata dia Islam juga. Kenapa dia boleh berani cakap macam-macam? Menghina Islam macam-macam. Menghina ulama' pelbagai. Ini semua kerana suruhan syaitan yang diikuti. Sebab apa dia ikut suruhan syaitan? Sebab makan minumnya tak dijaga. Kemudian Allah Ta'ala jelas lepas cerita bab makan minum. Ini punca, ini kesan, ini pintunya. Wa idza qila lahum ittabi'u. Bila dikatakan kepada orang kafir ni, tak kira kafir jenis apa pun. Kerana al-kufru millatun wahidah. Kafir ini satu agama. Ittabi'u, ikutlah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Mereka kata bal nattabi'u ma alfaina, kami ikut apa yang kami warisi alaihi aba'ana, daripada nenek moyang kami, daripada bapa-bapa kami, daripada mak-mak kami, moyang-moyang kami. Lihat, bila makan benda kotor, akal tak berfungsi untuk berfikir kebenaran. Ia berfungsi untuk berfikir tentang hal duniawi, mencipta itu, mencipta ini, tapi tidak hal ketuhanan yang jelas nampak salah. Akal itu diguna untuk cipta Google, cipta WhatsApp, cipta Facebook, tapi tidak untuk berfikir tentang agama.
Bila sampai agama, kita dah ikut kebiasaan nenek moyang. Kenapa tak boleh berfikir? Kenapa telefon kita guna tak ikut nenek moyang kita punya telefon yang duk reka benda baru? Cipta juga baru, cari teknologi yang lebih baik. Kan bukankah manusia akan mencari apa yang baik untuk dirinya? Tak ada pun manusia kekal apa yang nenek moyang kita buat dulu. Kita tuan-tuan bila kahwin, saya start pakai katil nenek moyang saya dulu, Ustaz. Tak mungkin. Dah runtuh dah. Takkan tuan-tuan kahwin nak pakai katil, lembek, tilam nenek moyang. Kita nak duduk rumah nenek moyang, roboh dah anak-anak. Kita pasti buat rumah baru lebih kuat. Ini baju mana? Ni baju nenek moyang saya pakai, Ustaz. Moyang saya. Tak mungkin. Tuan-tuan akan cari fashion, design terkini yang latest, yang bagus, yang sekian-sekian. Kalau benda tu kita cari yang elok, yang sesuai, apa target agama? Jangan cerita taklid buta macam gitu. Bila makan yang haram, syaitan pun datang menapak dalam hati yang makan makanan haram. Lalu mereka tak boleh terima kebenaran, hanya berpaut kepada amalan ajaran nenek moyang. Sedangkan ia jelas bertentangan dengan akal yang sihat. Yang saya katakan, kalau segala benda teknologi, tak ada pun orang nak waris daripada nenek moyang. Saya sekarang kalau buat kopok lekor ke buat apa, pakai lesung je, Ustaz, lesung kayu. Ni kita naik ni, daripada mengandung boleh gugur. Ketuk lesung ni pakai kaki. Penat. Tak ada dah orang pakai lesung tu, orang dah pakai mesin. Tekan je. Tekan mesin jalan, keluar-keluar kerupuk dengan packaging sekali. Siap kalau buat kerupuk. Orang buat paste itu, paste ini, kejap je. Masuk dalam mesin, dia keluar-keluar packaging. Straight dengan kotak-kotak sekali. Terus masuk lori jual. Tetapi bukankah kita dalam hal-hal duniawi mencari yang terbaik. Tapi bila hal yang menentukan masa depan syurga neraka, ikut nenek moyangnya. Jangan. Carilah kebenaran. Lihatlah kebenaran. Jangan ikut kebatilan nenek moyang kamu yang kamu tak tahu bagaimana asal usulnya. Awalau kana aba'um, kalaulah nenek moyang mereka la yaqiluna syai'an, tak ada akal, wala yahtadun, tak dapat hidayah, mereka pun nak sesat sekali lah. Tak terfikir nenek moyang, lalu mereka nak ikut sekali lah. Wa mathalul ladzina kafaru, banding orang kafir ni, yang jenis degil ni tuan-tuan, kama salil ladzi yan'iku bima la yasma', sama seperti makhluk yang tak dengar, yang tak faham bahasa apa, dengar apa yang dia dengar. Macam binatang. Tuan-tuan panggil itik, panggil ayam. Kadang-kadang pun dipaham sikit. Tapi kalau kita cakap apa-apa, dipaham tak? Tak faham apa, Ustaz. Kita pun kalau saya jumpa orang asing negara lain, bila kita nak beritahu, kita cakap, dia tak faham, dia cakap kita tak faham, kita sebut Allah macam ayam itik je. Macam ayam itik. Mana ayam tu cakap, itik dengar. Itik pun balas balik. Ayam pun dengar tapi tak faham. Jadi orang kafir ni, bandingan dia kerana keras hatinya, kita bercakap dia macam cakap dengan binatang, tak faham pun dia. Tak faham benda satu. Dan jenis binatang ni special pula. Special yang macam mana? Summum bukmu, yang jenis pekak, buta, bisu. Fahum la yaqilun, mereka sekali-kali tidak berakal. Panggilnya tak didengar, tunjuk tidak dilihat, dan bila tahu tidak mau bercakap. Si Yahudi jadi orang bisu, tak nak cakap yang betul. Kemudian jadi pekak, tak nak dengar kebenaran wahyu yang turun menceritakannya. Dan jadi buta melihat tanda-tanda mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Kebenaran yang ada pada Islam. Tuan-tuan, kalau kita selalu cabar dan terus mencabar, mana kekurangan yang ada pada Islam? Mana? Mana kekurangan yang ada pada Quran? Mana perintah Allah yang ada kekurangan? Mana dia? Mereka ada jawapan yang akan menenangkan hati-hati orang yang jahil. Melainkan mereka yang keras kepala, jadilah seperti binatang yang memang tak faham bahasa. Yang diseru, yang dijeri, apa dia tahu? Apa yang dia faham? Binatang. Umpama tuan-tuan kita cuba kalungkan dia permata di leher babi. Mana babi tahu nilai permata? Kita nak kalungkan ni, bicara hikmah kita. Umpama kalung berlian, yang kita nak kalungkan pada binatang leher babi. Babi leher pun tak ada. Nak kalungkan dia, itu umpamanya. Umpama bercakap orang yang jenis tak nak dengar, yang tak nak terima kebenaran, umpama kita cuba kalungkan berlian pada leher babi, tak ada nilai dia. Dia tetap akan berkubang. Berkubang maksudnya tetap akan main seluk, main kotor. Kita tuan-tuan dah ada belian, dah ada ni jaga ni.
Kalau makan belauk, kalau makan jamuan, makan puluk ni, pegang ni, takut emas masuk dalam kuah. Nanti terasa lain kuah tu. Slow tarik. Yang penting orang nampak. Ni, lepas tu makan. Makan puluk. Makan jamuan, tunjuk emas. Nak kemas tu kena, tak nak bagi berjeruah ni. Tak nak bagi sampai bercampur. Itu umpama orang yang tahu menilai. Tapi bercakap dengan sebahagian Yahudi, sebahagian Kristian yang tak tahu nilai itu. Maka Allah Ta'ala dedahkan penyakitnya apa. Jadi tuan-tuan, supaya kita tak kena penyakit itu. Penyakit apa? Bab makan minum ni lah. Bab makan minum kena jaga. Kalau orang, contoh lah, saya selalu nasihatkan. Kita kan kalau pergi masjid surau, orang pun letak makan minum. Makan minum yang orang letak kat surau tu untuk orang datang surau. Kita pun bawa balik ke cucu lah, bawa balik ke anak dah, makan syubhah dah. Orang surau tak sempat makan lagi, kita dah bungkus buat balik. Kenapa cucu saya balik, Zat? Itu kan untuk makanan orang surau. Biarlah orang surau makan tak habis dulu, barulah kita bungkus balik. Tak, bungkus siap-siap. Bungkus siap-siap. Jadi orang surau tunggu, tak ada makanan. Kata yang hantar makanan, kita dah hantar. Barangkali ada grup-grup tukang bungkus kot, terus buat balik. Kadang-kadang ada orang hantar pisang, standang pisang tak kat masjid. Maksudnya niat dia tuan-tuan untuk orang pergi masjid. Ambil satu seorang, datang seorang pikul, semua standang buat balik. Dia tak takut ke syubhahnya, haramnya? Dia tak tahu ke apa maksudnya? Kadang-kadang benda simple macam gini yang kita duk buat selama ni. Yang selama ni kita buat. Kali itu bila kita cerita haram, bukan haram yang memang kita tahu jelas. Ada benda-benda yang kita macam dah ala bisa tegar biasa, dah biasa buat. Dah biasa buat kalau orang hantar makanan kat surau masjid, kita pulung dulu, bungkus dulu. Sebab kita kira anak kita ada 12 orang. Siap-siap 12. Dan anak kita tak ke masjid, tak ke surau, mana layak. Maka ini benda-benda yang selalu berlaku. Pada tempat tertentu lah, bukan semua. Selalu berlaku pada tempat tertentu. Mudah-mudahan kita menjauhkan diri daripada makanan haram. Kan ini menjauhkan kita dari kebenaran. Ini menyebabkan hati kita keras, hati kita payah nak terima teguran, dan hati kita payah untuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.